أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita meneruskan pengajian perbahasan kita di dalam membahaskan tajuk daripada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Ilm fi Adabil Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Dan kitab ini ialah sebuah kitab yang membicarakan tentang adab-adab yang perlu diamalkan, yang perlu diraikan oleh mereka yang belajar ilmu agama, mereka yang sebagai seorang penuntut ilmu, dipanggil sebagai seorang penuntut ilmu, dan juga adab-adab ataupun perkara-perkara yang perlu diamalkan, diraikan oleh seorang guru, seorang yang mengajar. Jadi kitab ini dia bukan hanya menceritakan tentang adab orang yang belajar sebagai seorang pelajar, apa adab-adab yang perlu diraikan, yang perlu diamalkan, tapi kitab ni juga dia mengajar kita sebagai seorang yang mengajar ilmu pun ada adab-adab yang perlu diraikan, yang perlu diamalkan oleh seseorang yang dipanggil sebagai seorang guru ataupun seorang yang berilmu. Jadi kita masih lagi pada bab yang pertama daripada kitab ini, di mana kita masih lagi menceritakan berkenaan dengan kelebihan ilmu, orang yang berilmu, kelebihan mengajar ilmu dan kelebihan belajar ilmu. Kita masih lagi pada bab yang pertama, di mana Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, penulis kitab kita ini, dia menceritakan kepada kita apakah dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran, nas-nas yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan apa kelebihan ilmu itu sendiri, kelebihan orang yang berilmu, ulama-ulama yang ada ilmu, kelebihan orang yang mengajar ilmu, dan kelebihan belajar ilmu. Kita masih lagi pada bab yang tersebut. Dan pada pertemuan yang minggu lalu kita sudah bahaskan dalil-dalil ataupun nas-nas daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Quran yang menjadi panduan kita ini. Telah sebut beberapa ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan yang menjadi bukti dan dalil bahawasanya ilmu ini ada kedudukannya, ada pengiktirafannya di sisi agama Islam, dan menunjukkan kepada kita bahawasanya di dalam agama ini Allah Subhanahu Wa Taala ada letak kedudukan yang khusus, yang istimewa buat mereka-mereka yang mencintai ilmu, buat mereka-mereka yang ada ilmu, buat mereka-mereka yang sangat mempunyai kecintaan terhadap ilmu. Kita dah baca beberapa ayat-ayat Al-Quran pada sebelum-sebelum ini. Boleh rujuk
rakaman-rakaman ataupun nota yang kita sertakan ni, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita tentang kelebihan-kelebihan seperti mana yang disebut oleh musannif kita, penulis kitab kita ini, yang menceritakan bahawasanya dalil-dalil ya Allah Subhanahu Wa Taala ada satu tempat yang sangat istimewa buat mereka-mereka yang mencintai ilmu, terutamanya mereka-mereka yang berilmu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang kita baca, salah satu ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita ni kalau kita nak dapat hidayah daripada Allah, kalau kita nak dapat petunjuk daripada Allah, kalau kita nak faham agama kita, nak faham, nak menambah keimanan, petunjuk, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mestilah dengan jalan ilmu. Mesti dengan jalan ilmu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam salah satu ayat yang kita baca sebelum ini, wa ma yaqiluha illa alimun. Dan perkara ini, benda-benda, ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala, keterangan-keterangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, sebut di dalam Al-Quran ini, tidak akan dapat difahami, tidak akan dapat dihadam, dilumat dengan betul-betul, melainkan mereka yang berilmu. Mesti kena ada ilmu. Maka kita boleh cerita bahawasanya agama kita ini adalah agama yang bersandarkan dengan ilmu. Bukan agama hanya sekadar ikut-ikut, bukan agama hanya sekadar kita sekadar budaya, sekadar warisan, tetapi agama ini mestilah kita kena hidupkan dengan di atas jalan ilmu, di atas jalan ilmu. Baik, hari ini kita sambung lagi, masih lagi kita berbicara ataupun menceritakan berkenaan dengan kelebihan-kelebihan ilmu, tetapi penulis kitab kita ini, Al-Syekh Al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah, dibawakan pula nafs ataupun dalil-dalil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kita berhenti hari itu setakat dekat ayat yang terakhir ini, dalil daripada ayat Al-Quran yang dibawa oleh penulis kitab, iaitu pada surah Al-Bayyinah ayat 7 hingga 8, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan mereka yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Iaitu siapa yang paling takut pada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu mereka yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya tidak ada orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka yang dipanggil sebagai ulama. Jadi kita sambung perbahasan kita. Qala al-musannif rahimahullah, memadai dengan kedua ayat berikut. Bukan memadai itu dicerita pasal ayat kata. Yang kedua, kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda. Yang ni penulis bawakan pula dalil ataupun nas daripada hadis Nabi SAW, yang mana dalil-dalil yang dia nak bawakan ini, hadis-hadis yang dia nak dibawa kepada kita ini, yang dia nak bentangkan kepada kita ini, menceritakan tentang lebihnya ilmu, lebihnya orang berilmu, lebihnya orang yang menuntut ilmu. Apa dia? Pertama, sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi SAW, maksudnya barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak kepadanya kebaikan, maka dia akan diberikan kefahaman olehnya di dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Hadis yang pertama ini, Nabi SAW beritahu pada kita, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan ke atasnya, maka apa dia Allah Subhanahu Wa Taala buat? Allah kata, Nabi SAW beritahu, Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Maksudnya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kebaikan terhadap seseorang manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia kefahaman terhadap agama.
Maka hadis ini memberi kita satu petanda ataupun satu dalil, satu petunjuk bahawasanya ilmu agama ini, perkara-perkara yang berkait dengan ilmu adalah satu jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebaikan kepada manusia. Nak beri kebaikan pada manusia. Kita kena faham begitu. Maka disebabkan itulah yang menjadi petunjuk ataupun dalil bahawasanya ilmu ini merupakan satu kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelebihan dia, ada fadilat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama kita. Kenapa? Kerana Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang pertama kita baca ini, Nabi kata, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan pada dia, maka Allah akan faqihkan, fahamkan dia pada agama. Maknanya Allah tambah ilmu agama dia. Mana kita kena faham daripada hadis ini bahawasanya sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan terhadap seorang manusia ini, seseorang hamba ini, maka Allah akan bagi dia faham dalam ilmu agama. Kita kena ingat di sini Allah bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu kepada kita daripada hadis ini, Allah bagi faham kepada dia terhadap agama. Maknanya kita kena ingat ataupun kita kena faham bahawasanya ilmu ni kita mungkin boleh belajar. Kan? Kita mungkin boleh belajar. Katakan kita belajar banyak tempat. Kita belajar kuliah-kuliah agama banyak kita datang. Daurah-daurah banyak kita sertai. Majlis-majlis agama banyak kita tinggal. Tetapi boleh jadi dalam banyak-banyak majlis ilmu yang kita hadir, tempat belajar yang kita pergi tu banyak kita pergi belajar merata-rata sampai ke luar negara, sampai ke peringkat ijazah, sampai ke peringkat master, sampai ke peringkat PhD. Semua itu belum lagi menjamin bahawasanya kita telah difaqihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, maksudnya bukan dengan banyak tempat belajar kita banyak hadir kuliah ilmu, kita banyak dengar kuliah-kuliah ceramah-ceramah agama ini, belum lagi memberi kita satu jaminan bahawasanya kita telah mendapat kefaqihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya saya nak bagi tahu dekat sini, faqih ini adalah satu benda anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya quote ataupun saya ambil seorang ustaz Muhammad Al-Amin, kalau kenal. Dia pernah sebut dalam satu kuliah dia beritahu. Dia kata, kita ni belajar ni minta pada Allah Subhanahu Wa Taala biar kita dapat ilmu dalam dua keadaan. Ilmu dalam dua keadaan. Dia kata, apa dia? Satu, ilmu faham. Satu, ilmu rasa. Dia lain. Ilmu faham tu satu hal lah. Maknanya dia belajar, dia faham apa yang dia belajar. Dia faham apa yang ustaz ajar. Itu ilmu faham. Satu lagi ilmu rasa. Ilmu yang menyebabkan dia rasa perkara tersebut masuk dalam hati dia, masuk dalam sanubari dia, sehingga dia boleh beramal, sehingga dia boleh mengaplikasikan apa yang dia belajar sepanjang benda yang dia belajar tersebut. Jadi itu ilmu rasa. Jadi ustaz itu kata, kita kalau kita belajar ilmu ni, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala biar kita dapat dua-dua. Maknanya kita dapat ilmu faham dan ilmu rasa. Jadi faqih ini ilmu rasa tu. Rasa. Maknanya belajarlah ilmu setinggi mana sekalipun, sampai PhD, 5-6 PhD buat sekalipun, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak anugerahkan faqih itu, maka kita tidak lagi tergolong, masih tidak tergolong di dalam golongan mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala
kurniakan kebaikan kepadanya. Kurniakan kebaikan kepadanya. Jadi kita belajar-belajar ilmu agama, selalu datang kuliah-kuliah, selalu dengar ceramah-ceramah ilmu agama ni, kena selalu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, bagilah pada aku kefaqihan daripada apa yang aku dengar. Bagilah pada aku ilmu rasa daripada apa ilmu agama, perkara-perkara yang baik yang kita dengar pada ceramah-ceramah agama ini. Tidaklah kita hanya sekadar faham, tetapi bila tang kita nak amalkan, bila tang kita mari dekat waktu untuk kita praktikan, mungkin kita rasa berat, mungkin kita tak rasa tergerak lagi nak buat. Belajar zikir-zikir yang sangat banyak, tapi masih berat lagi mulut nak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih berat lagi untuk kita amalkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab faqih tu tak datang, ilmu rasa tu tak datang. Sebab itu Nabi SAW beritahu, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan seorang hamba ni, seorang makhluk ni, seorang manusia ini nakkan kebaikan pada dia, Allah tambahkan pada dia, berikan kepada dia satu perkara yang dipanggil faqih dalam urusan agama. Faqih dalam urusan agama. Jadi itu kita kena faham daripada hadis ini. Bahawasanya kefaqihan itu satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang boleh dapat. Bukan semua orang boleh dapat. Mudah-mudahan kita yang rajin dengar kuliah-kuliah agama, rajin menuntut ilmu-ilmu agama, rajin baca bahan-bahan bacaan ilmu-ilmu agama ini, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kefaqihan kepada kita, sekaligus menempatkan diri kita di kalangan mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala hendakkan kebaikan ke atasnya, insya-Allah. Kemudian yang keduanya, hadis ini menunjukkan kelebihan bahawasanya ilmu itu menjadi satu tanda aras kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kepada hamba-Nya. Dan ilmu bukan sebarang ilmu, ilmu berkenaan agama. Ilmu berkenaan agama. Maknanya bila kita kan selalu Nabi SAW ajar supaya berdoa dengan doa yang selalu sangat kita baca, selalu sangat kita belajar daripada kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikan kami fid dunya hasanah, kebaikan di atas dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan lindungkan kami daripada azab api neraka. Kita selalu hari-hari doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kebaikan. Apa jua jenis kebaikan, baik di atas dunia ini, baik daripada rezeki ke, baik daripada harta ke, baik daripada kesihatan ke, baik daripada apa saja, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan. Tetapi yang paling ultimate kebaikan, yang paling tinggi sekali kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba dia ialah kefaqihan terhadap ilmu agama. Kefaqihan terhadap ilmu agama. Maknanya ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia nak seseorang ini si Fulan bin Fulan, katakan Ahmad Syakir ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kebaikan kepada Ahmad Syakir. Maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri? Allah bukan beri harta, Allah bukan beri kesihatan, Allah bukan beri, tapi Allah beri apa? Allah beri mestilah benda yang, bila Allah nak beri benda yang dia nakkan kebaikan ni, mesti Allah nak beri benda yang paling terbaik. Apa dia benda paling terbaik itu? Maka itulah yang dipanggil sebagai faqih di dalam agama. Ilmu yang faqih di dalam agama. Dan ini dibuktikan dengan sejarah. Kita tengok sebagaimana Nabi Adam alaihi salatu wassalam, moyang kita, manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita masing-masing tahu sejarah Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan. Bila mana Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan, bila mana Allah nak cipta Nabi Adam ni, Allah bagi tahu dulu pada para malaikat. Allah cakap pada para malaikat, Allah sebut seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah cerita, dan ingatlah kisah di mana Allah nak ciptakan Nabi Adam, manusia, makhluk bernama manusia ni, bila Allah nak ciptakan,
Allah bagi tahu pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak menjadikan satu khalifah, satu makhluk yang beranak pinak, yang mentadbir di muka bumi ini. Lalu para malaikat pelik, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak cipta makhluk yang boleh menumpahkan darah yang bermacam-macam. Malaikat macam tak faham kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak ciptakan makhluk yang bernama manusia ini. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah berfirman, bahwasanya aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu tidak tahu. Qala a'lamu minallahi ma la apa ayat tu? Ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bi'amdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya aku tahu apa yang benda yang kamu tidak tahu. Ada benda yang kamu tak tahu tapi aku tahu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, bila Allah nak menunjukkan lebihnya makhluk yang bernama manusia ini depan para malaikat, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam? Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Allah nak tunjuk lebihnya makhluk yang bernama manusia ini, Allah tunjuk dengan lebihnya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'. Dalam Al-Quran Allah cerita. Bermakna menunjukkan nilai ilmu tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala punyalah Allah nak tunjuk specialnya ilmu ini. Sampaikan nak menunjukkan kelebihan manusia ini berbanding dengan para malaikat. Di hadapan para malaikat, Allah tunjuk dengan kemampuan manusia menguasai ilmu. Sebab itu hadis Nabi SAW yang kita baca ini, dia selari dengan apa yang kita belajar daripada sejarah, daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan terhadap seseorang hamba, seseorang makhluk yang bernama manusia ini, maka tidak lain, Allah bukan beri harta, Allah bukan beri rumah, Allah bukan beri kereta, Allah bukan beri anak pinak, Allah bukan beri pangkat ataupun jawatan. Tetapi bila Allah nakkan kebaikan kepada seorang makhluk ini, maka Allah akan beri dia kefakihan terhadap ilmu. Allah akan beri dia faham terhadap ilmu. Itu yang kedua, kita kena faham. Yang pertama tadi, bahawasanya lebihnya ilmu. Kelebihan ilmu tu sampai dia menjadi satu mizan, satu penanda aras. Dan dia merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan benda yang boleh didapat. Yang terakhir yang kita kena faham daripada hadis ini ialah, walaupun yang kita sebut tadi bahawasanya ilmu ini, faqih terhadap agama ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermaksud kita kata faqih terhadap ilmu agama ini merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah nak bagi, Allah bagilah. Kalau Allah tak bagi, kita pun buat dek je. Maksudnya, setengah orang mungkin boleh faham. Oh, maknanya bila Allah nakkan kebaikan kepada seseorang itu, maka Allah akan beri dia faqih terhadap agama. Maknanya ini adalah satu anugerah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dia faham satu anugerah, ingat daripada macam tu, baik aku tak payah langsung belajar ilmu agama. Kerana apa? Kerana tunggu saja biar Allah bagi. Kita minta saja. Doa. Mudah-mudahan satu hari kita bangun-bangun tidur terus jadi alim ulama. Contoh. Bukan begitu cara fahamnya. Salah begitu. Memang kita katakan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk memberi faham ilmu agama terhadap seseorang itu, dia merupakan satu anugerah. Namun jalan untuk mendapatkan kefahaman dalam agama itu mesti kita kena buat. Mesti kita kena buat. Macam contoh kenyang. Kita lapar ni, perut lapar.
Bila perut lapar, dia minta supaya diisi sampai kenyang. Jadi apakah cara yang terbaik untuk kita isi perut tersebut? Tidak lain mesti kena makan. Tak boleh kita nak kenyang tapi tak makan. Sama lah. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala curahkan sebanyak-banyak kebaikan kepada kita melalui jalan yang paling terbaik, iaitu Allah bagi faham kepada kita terhadap ilmu agama. Maka kalau kita nak berada di dalam kelompok manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan yang sebaik-baik kebaikan, iaitu faqih terhadap ilmu agama, maka jalan ke arah untuk Allah Subhanahu Wa Taala beri ilmu rasa tadi mesti kita kena buat. Iaitu hadirlah kuliah-kuliah agama, ilmu agama, mendalami ilmu agama. Barulah kita dapat peluang untuk Allah Subhanahu Wa Taala faqihkan kita di dalam ilmu agama. Kerana itu sunnatullah, macam mana Allah Taala buat di atas dunia ini. Tak boleh kita kata bila Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan aku kebaikan ilmu agama, kita hanya just minta saja. Kita hanya minta saja. Tak boleh. Bukan begitu cara ni. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita kebaikan, maka antara usaha dan jalan untuk kita mencapai kebaikan tersebut tidak dapat tidak. Jalannya mesti kita kena buat. Jalan dia mesti kena buat. Jadi itu perkara penting yang kita kena faham daripada hadis ini. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis yang seterusnya, ini hadis yang kedua, yang menceritakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan orang yang menuntut ilmu, kelebihan mereka yang berilmu. Ini hadisnya. Sabda Nabi SAW juga, al-ulama warasatul anbiya. Maksudnya para ulama merupakan pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Lalu kata penulis kitab Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, oleh itu cukuplah dengan kedudukan seperti ini, iaitu kedudukan ulama, orang yang berilmu itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dari sudut kemuliaannya dan ketinggiannya, dan dengan mulianya martabat seperti yang disebutkan ini, sebagaimana tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat para nabi, maka tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi di atas kemuliaan mereka yang mewarisi martabat tersebut. Maksudnya, Imam Ibnu Jama'ah bagi tahu, Nabi SAW beritahu kepada kita, al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama, orang-orang yang berilmu ini merupakan pewaris para nabi. Maka penulis kitab beritahu pada kita, sebagaimana tidak ada martabat yang lebih mulia, yang lebih agung daripada martabat para nabi, begitu juga tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat selepas daripada Nabi SAW. Yang ini siapa? Pewaris para nabi. Alim ulama, orang yang berilmu. Orang yang berilmu, orang yang alim ulama ini, kata Nabi SAW, ialah mereka yang mewarisi Nabi SAW. Kenapa? Kerana mereka, orang-orang yang berilmu, alim ulama ini, mereka lah yang mengambil warisan-warisan para Nabi SAW. Apa dia yang diwariskan oleh Nabi SAW? Yang diwariskan daripada Nabi SAW, baik dari sudut ilmu, baik dari sudut akhlak, baik dari sudut adab. Segala apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dari sudut ajaran syariatnya, semuanya diwariskan kepada alim ulama, diwariskan kepada para ulama. Jadi, memadai dengan hadis ini telah menunjukkan kepada kita, memberi dalil
bahawasanya ilmu itu sendiri mempunyai kelebihan. Ulama, orang yang berilmu mempunyai kelebihan. Orang yang terlibat dengan perkara-perkara ilmu mempunyai kelebihan, sehingga mereka yang paling tinggi ilmunya mencapai kepada tahap dan martabat di bawah daripada Nabi SAW yang mana merupakan sebaik-baik manusia di atas muka bumi ini. Maknanya selepas Nabi, al-ulama, pewaris para Nabi. Kemudian daripada sabda baginda SAW juga, ketika mana disebut berkenaan dua orang lelaki di sisinya, salah seorang merupakan ahli ibadat dan seorang lagi ahli ilmu, maka baginda SAW bersabda, fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Maksudnya, kelebihan orang berilmu berbanding ahli ibadat adalah seperti mana kelebihanku berbanding dengan orang yang paling rendah martabatnya di kalangan kalian. Ini hadis yang ketiga yang diletakkan di sini di dalam kitab ini oleh penulis kita Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Iaitu ketika mana Nabi SAW ditanya kepada baginda ataupun disuruh pilih di antara dua pada Rasulullah SAW, antara ahli ibadat, orang yang kuat ibadat, semayangnya kuat, tahajudnya kuat, baca Qurannya kuat, dengan seorang ahli ilmu. Lalu Rasulullah SAW jawab apa? Rasulullah kata, fadlul alimi ala al-abidi kafadli ala adnakum. Lebihnya seorang yang berilmu berbanding dengan orang ahli ibadat adalah seperti mana lebihnya aku dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Orang yang paling rendah martabatnya di kalangan kalian, kata Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW mengumpamakan bagaimana daripada hadis ini Nabi bagi tahu, pertamanya Nabi nak bagi tahu, Nabi mengumpamakan orang-orang yang berilmu ini seperti Nabi SAW. Samalah dengan hadis yang kita baca sebelum daripada ini. Bila mana Nabi SAW kata, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para Nabi. Maka bila disebut dalam perumpamaan seperti ini, yang kita baca ini, fadlul alimi alal abidi ini, kelebihan orang yang alim berbanding dengan ahli ibadat ini, Nabi mengumpamakan lebihnya seorang yang alim, seorang yang berilmu ini berbanding dengan orang ahli ibadat ini adalah Nabi membandingkan seolah-olah seperti diri dia nak dibandingkan dengan orang yang paling rendah martabatnya di kalangan kamu. Nabi pairkan orang alim ini dengan baginda Nabi SAW. Nak tunjuk lebihnya orang berilmu. Nak tunjuk kelebihan ilmu tersebut. Nak tunjuk bagaimana orang-orang yang berilmu ini mewarisi apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi ini hadis yang ketiga yang menunjukkan kepada kita tentang kelebihan ilmu itu sendiri, kelebihan orang berilmu, kelebihan alim ulama. Nabi ini kita cerita sebaik-baik manusia kan. Yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak cerita jauhnya, lebih orang berilmu berbanding dengan orang yang beribadat, seolah-olah seperti mana kata Nabi SAW, seperti lebihnya Nabi SAW berbanding dengan orang yang paling rendah martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan kamu. Maknanya lebih. Beza banyak. Beza banyak. Nabi nak sebutnya beza banyak. Bukan Nabi nak cerita lebih diri Nabi SAW tu berbanding dengan manusia lain. Tidak. Tapi Nabi nak cerita jurang perbezaan di antara orang berilmu dengan ahli ibadat itu sangat berbeza. Beza. Kenapa apa? Kerana antara yang kita boleh sebut, kenapa orang berilmu ini lebih tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan ahli ibadat. Kalau ahli ibadat ni dia beribadat hanya seorang dia saja yang dapat manfaat. Hanya seorang dia saja mendapat manfaat.
dia beribadat, semayang, dia dia berzikir, dia baca Quran, dia qiyam, dia semayang sunat, dia puasa. Dia sajalah mendapat manfaat. Tapi kalau orang yang berilmu, di samping dia beramal dengan ilmu yang dia tahu, dia semayang sunat, dia berzikir, dia berpuasa, dia menyebarkan ilmu, dia mengajar orang lain tentang semayang, tentang zikir, tentang puasa. Dia beritahu kepada orang lain berkenaan dengan fadilat-fadilat, mengajar orang lain, mengenal Tuhan. Tidakkah semua itu menyumbang pahala kepada dia? Tidakkah semua itu menyumbang, memberi manfaat? Katakan dia mengajar kepada seorang tu pula ajar kepada 10 orang, 10 orang itu pula ajar kepada 10 orang yang lain. Semuanya itu disebabkan dia mengajar seorang, semuanya kembali kepada dia. Sebab itu, darjat orang yang berilmu ini tinggi berbanding dengan orang beribadat. Antara sebabnya lah, orang yang beribadat, ahli ibadat ini, dia hanya bermanfaat untuk diri dia saja. Tetapi orang yang alim, orang yang ada ilmu, dia memberi manfaat mungkin kepada 10 orang, mungkin kepada berpuluh-puluh orang, mungkin kepada beratus-ratus orang, mungkin beribu-ribu orang. Maka disebabkan itu darjatnya lebih daripada martabat orang-orang yang hanya beribadat untuk diri dia saja. Untuk diri dia saja. Sebab itu, kita yang ada anak-anak, terutamanya, kalau kita mampu, biar kita sendirilah yang mengajar anak-anak kita baca Quran, kenal huruf. Ajar dia kenal huruf-huruf Quran. Mungkin kita boleh ajar daripada alif sampai ya saja. Tak apa. Ajar anak-anak kenal huruf alif sampai ya. Kenapa? Kerana dengan sebab kita mengajar anak kita kenal huruf alif sampai ya itu, sepanjang hidup dia membaca Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia mengajar orang lain untuk membaca Al-Quran, semuanya akan menjadi asbab pahala kepada kita. Semuanya akan kembali kepada kita. Jadi kalau ada kemampuan, ajar anak-anak kenal huruf-huruf Al-Quran. Huruf alif, ba, ta, sa, ja. Sampai ya. Takkan ajar alif, ba, ta sampai ya pun tak boleh, kan? Nah, ajar. Kenalkan mereka dengan huruf-huruf Al-Quran. Supaya kita dapat menumpang kebaikan yang akan dibuat sepanjang dia hidup akibat daripada kesan daripada dia mengenal huruf-huruf Al-Quran. Dia jadi bermanfaat dan mengangkat martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu, antara sebab kenapa Nabi SAW beritahu kepada kita bahawasanya kelebihan orang-orang yang alim ini berbanding orang ahli ibadat. Lebihnya, seperti mana lebihnya Nabi SAW berbanding yang paling rendah martabatnya di kalangan kamu. Jadi jangan salah faham juga. Kadang orang salah faham, dia kata, oh, maksudnya orang berilmu lebih mulia daripada orang ahli ibadah. Jadi dia pun tak beribadat. Bukan begitu maksudnya. Orang yang berilmu yang dimaksudkan di sini, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan kemudian menyampaikan ilmu tersebut pada orang lain. Ini tidak kita kata, kenapa tak solat? Aku belajar. Banyak belajar ilmu agama ni lebih tinggi martabatnya berbanding dengan orang yang semayang. Dia tak semayang. Sebab apa? Sebab nak kejar martabatnya. Itu salah faham tu. Tak betul. Maksud orang yang berilmu di sini, maksudnya orang yang berilmu mengamalkan ilmu dia dan mengajar ilmu tersebut kepada orang lain. Bukan hanya sekadar semata-mata ilmu. Jadi jangan salah faham. Ada yang salah faham juga. Dia sebut begini, maksudnya kita tak payah beribadat lah. Perkara sunat tak payah buat. Zikir-zikir tak payah buat. Sebab apa? Cukuplah belajar sampai jauh-jauh. Cukuplah belajar baca kitab-kitab. Itulah jadi zikir-zikir. Salah juga. Bukan begitu. Mesti yang disebut di dalam hadis yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini, mereka yang berilmu, mereka yang mengamalkan ilmunya, kemudian mereka yang menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Bukan hanya semata-mata orang yang berilmu semata-mata, dia terus automatik jadi lebih daripada orang-orang yang ahli ibadat.
Kemudian jangan kita salah faham, kita pergi hina pula ahli ibadat. Orang tu kuat sembahyang, orang tu kuat puasa, kita kata apalah kau ni. Lekehlah martabat kau ni. Kita tak sembahyang pun kan. Kita pergi lekeh pula. Kita perkecilkan orang-orang yang ahli ibadat ni pula. Bukan. Yang ni hanya Nabi SAW nak membuat perbandingan. Di antara dua yang baik, mana yang paling baik? Bukannya maksudnya bila Nabi SAW kata orang alim itu lebih baik daripada orang abid, maksudnya orang abid ni teruk. Tidak. Tetapi di antara dua kebaikan, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Macam kita nak bandingkan makanan kan. Dua makanan yang sedap, mana yang lagi sedap? Sebut makanan senang sikit faham kan. Pagi-pagi ni tengah lapar masing-masing, jadi senang faham. Jadi bukan, jangan salah faham, bukan maksudnya daripada hadis Nabi ni Nabi nak merendah-rendahkan orang ahli ibadat, tidak. Tetapi Nabi nak cerita lebihnya orang yang berilmu, orang yang berilmu. Juga Rasulullah SAW bersabda, ini yang hadis yang seterusnya yang dibawa oleh penulis kitab kita, Imam Ibn Jama'ah rahimahullah. Hadis ini panjang. Dan mungkin kita akan berhenti setakat hadis ini. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, sulikallahu bihi tariqan min turqil jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Wa innal 'alima la yastaghfir lahu man fis samawat wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma'. Wa inna fadla al-'alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari laylatal badri على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Nabi SAW bersabda, maksudnya barang siapa yang berjalan di atas jalan untuk menuntut ilmu padanya, maka Allah akan perjalankan dia dengan jalan daripada jalan-jalan ke syurga. Sesungguhnya para malaikat akan memayungi sayap mereka kepada penuntut ilmu kerana redha dengan perbuatan penuntut ilmu tersebut. Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu akan diminta keampunan baginya oleh seluruh makhluk di langit maupun di bumi, sehingga sekalipun ikan di perut laut yang dalam. Sesungguhnya kelebihan orang berilmu itu berbanding ahli ibadat seperti lebihnya bulan pada malam ia mengambang berbanding sekalian bintang. Sesungguhnya ulama-ulama merupakan pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar maupun dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sesungguhnya dia telah memilih untuk mengambil bahagian yang besar. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi ini hadis yang seterusnya yang dibawakan kepada kita oleh penulis kitab Imam Ibn Jama'ah rahimahullah, yang menceritakan tentang kelebihan ilmu, kelebihan menuntut ilmu, kelebihan orang yang mengajar ilmu. Apa dia? Pertama, Nabi SAW menceritakan daripada hadis ini, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulikallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Ini kelebihan pertama. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berjalan di atas jalan, kata Nabi SAW, untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perjalankan dia, akan mudahkan jalan dia telah kepada jalan, salah satu jalan untuk jalan-jalan ke syurga. Daripada jalan-jalan ke syurga. Ini kelebihan yang pertama. Maksudnya Nabi SAW bagi tahu ini kelebihan pertama, kelebihan ilmu, kelebihan orang yang menuntut ilmu. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, barang siapa yang memilih dalam hidup dia untuk berjalan di atas jalan menuntut ilmu, kata Nabi SAW, maka Nabi SAW bagi tahu Allah akan permudahkan jalan dia untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan permudahkan. Maksud Allah akan, kalau seseorang tu dia pilih dalam hidup dia, aku nak pilih jalan untuk menuntut ilmu,
maka Allah akan perjalankan perjalanan hidup dia itu di atas salah satu jalan di dalam banyak jalan-jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kelebihan yang pertama iaitu mereka yang memilih jalan hidup mereka untuk menuntut ilmu, Allah akan perjalankan mereka di atas salah satu jalan dalam banyak-banyak jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala luas. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala luas. Kalau kita baca nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW tentang nikmat syurga, tentang cantik syurga, tentang jalan ke syurga. Pintu syurga pun, kalau kita dengar cerita Nabi SAW berkenaan pintu syurga yang sangat luas, maka banyak, disebabkan luasnya pintu syurga tersebut, banyak jalan-jalan nak menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam hadis ini Nabi SAW mengkhususkan satu jalan yang memang kita tak minta pun, tapi kita pilih jalan tersebut sebagai jalan hidup kita. Allah kata Allah akan lorongkan dia, Allah akan perjalankan dia. Nabi kata Allah akan perjalankan dia, Allah akan lorongkan hidup dia ke atas satu jalan di dalam banyak jalan-jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Maksudnya, kalaulah kita pilih dalam hidup kita ini, dalam hidup aku nak pilih jalan ilmu. Aku nak menuntut ilmu, aku nak hadir kuliah-kuliah agama, aku nak faham ilmu agama, nak belajar, nak betul-betul faqih dalam ilmu agama ni, nak faham Quran, nak faham hadis, nak belajar hadis-hadis Nabi SAW, nak belajar tentang ilmu-ilmu agama, segala ilmu-ilmu syariat aku nak belajar. Maka bila kita saat dalam memilih jalan dalam kehidupan kita itu, jalan menuntut ilmu, maka Nabi SAW beritahu, selepas daripada itu Allah akan melorongkan kehidupan kita di atas jalan, salah satu jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jalan menuntut ilmu ini jalan untuk kita sampai syurga. Kalau kita ada cita-cita nak masuk syurga, kot-kotlah ada orang tak ada cita-cita nak masuk syurga. Kalau kita ada cita-cita nak masuk syurga, bahkan dalam hadis lain Nabi SAW bagi tahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maksud yang lebih kurang sama dengan hadis yang kita baca ni. Nabi kata, barang siapa yang berjalan di atas jalan yang bergelumang dengan ilmu, maknanya memang hidup dia penuh, dia habiskan masanya menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudahkan, Allah akan mudahkan jalan dia untuk sampai ke syurga. Untuk sampai ke syurga. Maksudnya jalan ilmu ini merupakan salah satu jalan mudah untuk pergi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata kita nak masuk syurga, kita kata kita bercita-cita nak pergi syurga, nak hidup di akhirat esok di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan yang mudah yang disebutkan oleh Nabi SAW melainkan jalan ilmu. Melainkan jalan ilmu. Itu jalan mudah ke syurga di akhirat esok lah. Maksudnya, dalam hadis lain Nabi SAW pernah cerita bahawasanya manusia ini dia akan dinilai untuk masuk syurga. Setiap orang masuk syurga dalam amalan yang paling banyak dia buat di atas dunia. Kalau orang tu minat puasa, ada pintu syurga dia. Dia panggil pintu rayyan. Kalau orang tu kuat tahajud, sembahyang sunat, ada pintu solat. Kalau orang tu kuat sedekah, ada pintu sedekah. Jadi, setiap manusia ini masuk syurga, sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing ada amalan yang menjadi core hidup dia. Menjadi core. Yang menjadi orang panggil main business dalam hidup dia. Kalau dia rajin solat, maka dia akan masuk syurga melalui pintu solat. Kalau orang tu rajin puasa, dia akan masuk syurga melalui pintu puasa. Tetapi dalam banyak-banyak jalan ataupun dalam banyak-banyak pintu ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini,
Tidak ada satu pun yang Nabi SAW bagi tahu mudah untuk dapat melainkan dengan jalan ilmu. Melainkan dengan jalan ilmu. Maka mereka-mereka yang memilih kehidupan untuk melalui jalan-jalan ilmu ini sentiasa melibatkan, bergelumangkan diri dia dengan majlis-majlis ilmu, maka mereka telah memilih satu jalan shortcut untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang rasa nak jalan shortcut ke syurga, jalan ilmu. Kena banyak hadir-hadir majlis ilmu, kena rajin mendengar kuliah-kuliah ilmu, kena rajin belajar tentang ilmu-ilmu agama. Maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan jalan kita untuk sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Ini kelebihan yang kedua. Nabi SAW bagi tahu kepada kita bahawasanya para malaikat ni makhluk yang mulia lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bila sifatkan malaikat dalam Al-Quran, Allah sebut apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'maru. Mereka ini, malaikat-malaikat ini kata Allah Subhanahu Wa Taala sekali pun tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan kepada mereka. Malaikat ni suatu jenis makhluk yang Allah kata apa saja yang diperintahkan sekali pun tak pernah melawan Allah Subhanahu Wa Taala, buat yang sebaliknya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, mereka akan buat. Dan mereka akan buat. Wa yaf'aluna ma tu'marun. Apa saja yang diperintahkan, mereka akan buat. Ini malaikat. Makhluk yang sangat soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma di sana ada perbahasan ulama membahaskan. Di antara malaikat dengan manusia ni mana lebih mulia? Malaikat dengan manusia ni mana lebih mulia? Ada perbahasan di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan kalau nak dibandingkan manusia dengan malaikat secara umum, mungkin malaikat lebih mulia. Tetapi sekiranya seorang manusia itu dia beramal soleh, dia taat kepada Allah, dia tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia boleh naik martabat dia melebihi para malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat ini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia tanpa nafsu. Makhluk yang bernama nafsu. Tetapi manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan nafsu dalam diri manusia masing-masing. Semua ada nafsu, ada kehendak. Lepas tu malaikat, kalau kita baca sifat-sifat dia daripada hadis, dia tak makan, dia tak minum. Sebab apa? Tak ada nafsu. Dia tak ada nafsu. Tapi manusia lain. Manusia dia ada akal, dia ada nafsu. Sebab itu bila manusia berjaya melawan hawa nafsu dia daripada melakukan perkara-perkara yang diingkari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau manusia berjaya lawan, maka kedudukan manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Menurut jumhur ulama, kebanyakan majoriti para ulama dalam bab membahaskan mana lebih mulia antara malaikat dengan manusia. Jadi yang kedua ini, kelebihan yang kedua daripada hadis ini, Nabi ceritakan bahawasanya orang yang menuntut ilmu ini, para malaikat payung mereka-mereka yang menuntut ilmu ini dengan sayap-sayap mereka. Sayap mereka. Kenapa? Kerana redha, suka dengan apa yang mereka buat, iaitu menuntut ilmu. Jadi kan ada dalam hadis lain Nabi SAW cerita bahawasanya majlis-majlis ilmu ini dipayungi oleh sayap-sayap malaikat. Kenapa? Kerana malaikat redha dengan sikap manusia menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu ni bukan suatu benda yang main-main. Nak menuntut ilmu ni bukan suatu benda yang senang.
Kita kena lawan kehendak kita, kita kena lawan masa kita kena peruntukkan, mengantuk kita, lapar kita, macam-macam nak kena lawan bila nak menuntut ilmu ni. Jadi disebabkan juhud, kesungguhan seorang penuntut ilmu itu menuntut ilmu, disebabkan itu malaikat dia respect, menyebabkan dia memayungi para penuntut ilmu ini dengan sayap-sayap mereka. Ini kelebihan kedua orang yang menuntut ilmu dan majlis-majlis ilmu. Yang ketiga, kata Nabi SAW, sesungguhnya para malaikat, itu yang kedua. Yang ketiga, dan sesungguhnya orang yang berilmu itu akan diminta keampunan baginya oleh seluruh makhluk di langit maupun di bumi. Sehingga sekalipun ikan di perut laut yang dalam. Yang ketiga, bukan setakat mendapat respect ataupun kehormatan daripada para malaikat sehingga malaikat boleh memayungi penuntut-penuntut ilmu ini dengan sayap-sayap mereka. Bahkan kata Nabi SAW, kelebihan yang ketiga untuk para penuntut ilmu, orang-orang alim ini, orang yang berilmu ini, kelebihannya mereka ini diminta ampun oleh seluruh penduduk di makhluk-makhluk di langit dan makhluk-makhluk di bumi, hatta ikan di dalam perut laut, di dalam laut yang dalam sekalipun meminta ampun untuk orang-orang yang berilmu. Ini kelebihan yang ketiga. Bagaimana? Bukan setakat malaikat, bukan setakat makhluk-makhluk di bumi, bukan setakat sampai ikan-ikan di dalam lautan yang dalam sekalipun minta ampun kepada orang yang berilmu. Orang yang berilmu, penuntut-penuntut ilmu, minta ampun. Kita hari ni nak beristighfar 100 kali sehari pun belum tentu lagi kan. Susah. Orang yang memilih jalan hidup dia dengan jalan ilmu, automatik mendapat kelebihan seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Mereka diminta ampun oleh seluruh makhluk di langit, di bumi, hatta ikan di dalam laut sekalipun minta ampun, istighfar untuk orang-orang alim, penuntut-penuntut ilmu ini. Maknanya mereka-mereka ini mendapat istighfar, mendapat wakil untuk minta ampun kepadanya. Orang yang berilmu ini, makhluk-makhluk di langit dan di bumi, semuanya minta ampun kepada penuntut ilmu, kepada orang-orang yang alim. Maka ini satu kedudukan yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Kenapa? Kerana malaikat minta ampun untuk manusia, untuk kita yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, yang ada ilmu. Malaikat. Kita cerita tadi, kedudukan malaikat yang tidak sekalipun mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia makhluk yang soleh dan tidak ada dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah satu tempat yang sangat istimewa bila kita mendapat istighfar daripada malaikat? Ya Allah, ampunkan si fulan bin sebulan. Sebab apa? Sebab dia belajar ilmu agama. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu agama. Berapa istighfar? Kemudian seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, hatta ikan-ikan minta ampun kepada mereka-mereka yang menuntut ilmu. Maka tidakkah, kalau kita kira kan, kita cerita tadi, kita dalam kehidupan Nabi ajar supaya sekurang-kurangnya istighfar 100 kali sehari. Yang tu kalau kita buat, alhamdulillah. Tapi 100 kali istighfar tu belum tentu lagi dapat cover seluruh dosa-dosa yang kita pernah buat. Agak-agak dosa kita ada cukup 100. Kalau nak dibandingkan daripada mula-mula kita akil balik sampai ke hari ni kita hidup.
belas-belas tahun, puluh-puluh tahun, agak-agak berapa ratus ribu juta dosa yang kita pernah buat. Yang kita tahu kalau kita hitung. Tu yang kita tahu. Yang kita tak tahu lagi. Jadi macam mana ni nak cover istighfar kita tak cukup dengan dosa kita yang terlampau-lampau sangat-sangat banyak, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Maka jalan yang terbaik ialah jalan ilmu. Kita mendapat istighfar pada malaikat. Malaikat tu dah puluh-puluh ribu dah malaikat. Kita dengar cerita malaikat ni. Ramai malaikat, jangan ingat yang kita hafal tu je, yang 10 yang kita hafal tu je. Tak. Malaikat ada puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Cerita Isra' Mi'raj. Nabi SAW pergi ke tempat tawafnya para malaikat. Diceritakan setiap hari puluh ribu tawaf di tempat tersebut. Kemudian yang masuk tawaf, lepas tu keluar tak akan masuk dah sampai bila-bila. Maknanya sampai ke hari ni, daripada Isra' Nabi SAW sampai ke hari ni, beratus-ratus, berjuta-juta, berbilion-bilion malaikat-malaikat yang ada yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Bayangkan kalau semua malaikat ini beristighfar untuk kita. Kemudian tak tambah lagi dengan makhluk-makhluk di langit, makhluk-makhluk di bumi. Hatta ikan-ikan. Berapa banyak jenis ikan dalam laut kalau kita kira. Beratus-ratus ribu juta, wallahu alam. Semuanya meminta ampun kepada penuntut ilmu, kepada orang-orang alim ulama. Maka ini satu kelebihan yang sangat istimewa yang tidak boleh didapat melainkan pada jalan ilmu. Itu kelebihan yang ketiga. Jadi di sini ada dua lagi yang Nabi SAW sebut berkenaan dengan kelebihan ilmu ini. Saya rasa cukuplah setakat itu, kita berhenti dulu dari sini. Masa pun dah cukup. Takut lama-lama banyak-banyak orang tak masuk. Jadi kita berhenti dulu setakat ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini menambahkan semangat kita untuk menempatkan diri kita dalam golongan-golongan mereka yang dijanjikan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan-keistimewaannya, terutama perkara-perkara yang berkait dengan penuntut ilmu, mereka-mereka yang bergelumang dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan, tumbuhkan rasa cinta kita terhadap ilmu agama, ilmu syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan ilmu tersebut dapat memandu kita semua ke arah hidup yang lebih baik, ke arah hidup yang lebih beriman, ke arah hidup yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dapat memperelok dan memperbaiki kehidupan kita sebelum kita menamatkan kehidupan kita, umur kita di atas dunia ini, kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah cukuplah setakat itu. Kita sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. Sekiranya ada soalan, kita buka soalan. Kalau ada yang dikongsikan tadi, ada yang kurang jelas ataupun tak faham, silakan. Okay. So ilmu tu tadi ilmu Okay, ada soalan? Ada? Okay, kalau tak ada, kita tangguh dulu majlis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati dan istighfar suratul Asr dan sikit doa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووجدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وخنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan mereka yang mendengar perkataan-perkataan lalu kami mengambil yang terbaik daripadanya. Amalkannya dalam kehidupan kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada yang hadir. Lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ayu.